Assalamualaikum and welcome to Automology Channel. Untuk video kali ini, Pika akan buat review tentang Mercedes-Benz A35 AMG tahun 2020. Dan kata orang, ini merupakan kereta sebagai jawapan pihak Mercedes-Benz kepada Volkswagen Golf R. Sebelum Pika teruskan dengan test drive kereta ni, Pika nak explain dulu tentang dia punya exterior dan juga dia punya interior. Okey, untuk kereta A35 ni, dia menggunakan, kalau kita tengok daripada bentuk luaran, memanglah pihak Mercedes-Benz ada upgrade sikit. Maksudnya daripada mereka bentuk luaran di bahagian depan ni, memang ada perbezaan sikit lah dengan berbanding dengan Mercedes A-Class yang biasa. Contohnya dekat sini kita boleh nampak dekat bahagian logo ni dia menggunakan Distronic Plus sensor dan juga dual bar grille with front splitter. Dan untuk bahagian lampu pula dia menggunakan lampu LED. Okey, jika dilihat pada bahagian kiri dan juga kanan pada bahagian depan kereta ni, anda boleh nampak yang dia mempunyai air vent. Dan dekat sini Pika nak bagi tahu, air vent ni bukan air vent yang tipu tau. Sebab ni adalah air vent yang betul punya, yang mana fungsinya adalah untuk menyejukkan pada bahagian tayar dan juga brake di bahagian depan. Untuk bahagian tepi, okey, kita tengok yang kereta ni dia menggunakan rim 19 inci multi-spoke AMG. Okey, dekat sini dia ada letak emblem Turbo 4matic. Dia ada juga side skirt, okey, pada bahagian bawah ni. Dan ini adalah tangki minyak. Okey, tangki minyak dia berada di sebelah kiri. Okey, yang mana dia punya kapasiti adalah 51 liter. Untuk bahagian belakang, part yang paling Pika suka kereta ni adalah dia mempunyai rear roof spoiler, which is sangat-sangat nice. Dan lagi satu kan, dia punya lampu belakang ni Pika rasakan yang memang sangat cantik dan nampak garang tau. Sama tak? Okey. Dan okey, dekat sini dia ada rear diffuser. Okey. Dan dia juga ada twin sport exhaust. Dan sekiranya kalau korang tukar korang punya driving mode tu kepada Sport Plus, memang ni dia mengeluarkan bunyi yang memang seriously sangat-sangat garang. Lepas ni korang akan tengok. Okay? Sekarang kita akan tengok pula dekat dia punya bahagian boot belakang. Okay, kalau contohnya korang nak buka dia punya boot, kena buka tekan ni dan tarik. Tada! Dia punya boot ni memang sesuai lah dengan dia punya size kereta ni yang tak berapa nak besar sangat. Okey, yang ni dia punya keluasan adalah 370 liter. So maksudnya kalau kita nak letakkan satu luggage yang besar dan satu yang sederhana pun memang tak ada masalah lah. Okey. Okey, tadi Pika dah pun nak explain tentang exterior kereta ni. So sekarang Pika akan explain tentang bahagian interior dia pula. Okey, jom. Untuk bahagian steering ni memang seriously Pika sangat suka sebab yang ni sebenarnya dia menggunakan multifunction AMG Performance Steering Wheel. Okay. Dan lagi satu antara benda yang menarik tentang kereta ni ialah kalau contohlah kalau korang pegang dekat sini kan, memang semuanya adalah soft touch sebab ni semua adalah leather. Okay, dekat sini pun dia menggunakan leather jugalah. Right, termasuk juga dengan dia punya seat ni. Okey, yang ni adalah black leather AMG Sport Seats. So, untuk tunjukkan lebih detail lagi tentang apa yang ada yang menarik dalam kereta ni, Pika akan mulakan dengan kita start dulu enjin kereta ni, okey? Okey, sekarang kalau korang perasan lah kan, mesti korang akan ternampak, okey, lampu dekat bahagian depan ni dengan tepi ni berwarna seakan purple. Tapi yang menarik je tentang kereta ni, dia ada ambient light tau. Yang mana korang boleh tukarkan dekat sini. Okay. Korang boleh tukar warna apa yang korang nak.
Untuk kereta AMG35 ni, dia yang menariknya dia ada ambient light yang mana kita boleh tukarkan. Okey, pergi dekat setting, lepas tu pilih light and then ambient lightning dan juga pilih color. Kalau contoh dekat sini korang nak pilih warna apa je yang dekat bahagian tepi dengan bahagian dashboard depan ni. Contohnya kalau Pika pilih red moon kan. Okey, dia terus tukar warna jadi merah. Dan dekat sini ada banyak lagi pilihan warna yang korang boleh gunakan. Yang mana mungkin kalau waktu siang kita tak nampak sangat dia punya perbezaan warna tu. Tapi cuba bayangkan kalau korang drive waktu malam dan rasa macam nak tukar warna ni kan. Memang seriously dia punya cockpit tu memang sangat-sangat cantik dan sangat menarik. Sekiranya kalau kita nak adjust aircon kan, dia punya suhu, kita boleh adjust semuanya dekat bahagian bawah ni. Ni untuk bahagian penumpang depan dan ini pula untuk bahagian pemandu. Okey. Dan yang menariknya tentang kereta ni, dekat bahagian sini, dia punya display ni dia boleh touch screen. Tetapi sekiranya kalau kita tengah driving dan kita boleh letak je tangan kita macam ni, lepas tu boleh juga guna dekat sini. Dia punya touchpad tu memang seriously sangat menarik dan memang sangat praktikal. Maksudnya tak semestinya driver tu perlu tengok dekat screen, dia boleh je just tekan kat sini dan sambil tengok-tengok macam tu je. Sangat menarik kan? Bagi bahagian kompartmen, kereta ni memang dia ada banyak lah. Dia punya kompartmen yang bagi Pika memang sangat praktikal dekat bahagian depan ni. Okay. Sini kita boleh letakkan jugalah kunci kereta kan. Dia kan gunakan keyless, boleh letak kunci kereta dan boleh juga letakkan dua air. Dan kompartmen dekat sini pun memang sangat luas. Okay, dia dalam. Okay, dekat sini pun adalah USB. Okay, untuk USB port. Dekat kompartmen dekat tepi ni pun memang just nice je dengan dia punya size yang mana kita boleh letakkan 2 botol air mineral yang besar. Maksudnya memang sangat besar jugalah. Okey. Dan lagi satu, mungkin korang tak tahu yang kereta ni dia punya sound system dia menggunakan Burmester sound system tau. Yang mana kalau korang tengok dekat bahagian ni dia boleh nampak dekat bahagian depan dekat sini. Antara salah satu benda yang Pika paling suka sangat dengan Mercedes-Benz A35 ni ialah dia punya dekat sini. Yang mana dia punya driving mode tu dia ada 5 tau. Yang mana dia ada slippery kalau contohnya jalan hujan ke kan. Ada individual, ada comfort dan ada sport. Dan yang paling best yang Pika gunakan adalah Sport Plus. Yang mana kalau bila tukar je driving mode kepada Sport Plus, korang dengan automatiknya boleh dengar semuanya bertukar. Dan dia punya sound dekat belakang pun memang bertukar jadi lebih garang. Sangat-sangat best. Okay, tadi Pika dah pun explain sedikit sebanyak tentang interior untuk bahagian depan. Sekarang jom kita tengok dekat bahagian belakang pula. Okay, sekarang Pika akan explain untuk bahagian belakang pula. Biasanya kalau orang kata kereta hatchback, dekat bahagian belakang tu biasanya tak adalah selesa sangat kan. Tapi sebenarnya salah. Sebab bagi Pika, ni pendapat peribadi Pika. Okay, yang mana kereta AMG A35 ni, dia punya bahagian belakang tu sebenarnya agak selesa tau. Walaupun yelah dia punya headroom tu agak kalau untuk orang yang ketinggian Pika mungkinlah selesa, tapi kalau macam orang yang tinggi mungkinlah kurang selesa sikit sebab dia punya ni agak rendah sebenarnya kan. Okey. Tetapi untuk dekat bahagian ni, okey, apa yang Pika suka juga adalah dia punya keselesaan, dia punya keluasan tu. Dan lagi satu dia punya leg room antara ni, okey. Memang agak selesa. Alright, dekat sini pun agak selesa juga. Dan dekat depan, okay, dekat sini semua, kalau korang perasan dia punya aircon, kita untuk orang belakang kita boleh adjust lah. Okay, yang ni bahagian kiri kanan. Okay, dekat sini pula dia ada juga lagi sedikit kompartmen. Dan walaupun kompartmen ni kelihatan kecil, tapi dekat sini sebenarnya dia ada USB port. Untuk bahagian kompartmen pula tak berapa besar sangat untuk bahagian belakang ni. Sebab yang ni rasanya macam muat satu botol air kecil sahaja. Okay, dan dia punya kompartmen kalau untuk yang ni pun dia sekadar menggunakan net macam ni je. Alright. Dan kalau perasan lah kan, dekat belakang ni pun dia ada letakkan juga Burmester sound system, which is memang sangat-sangat best lah. Okay. Alright. So sekarang macam mana kalau contohlah orang tu dia ada anak kecil kan, lepas tu dia nak letak child seat ke macam mana kan. Okay, jangan risau sebab kereta ni pun dia ada ISOFIX, iaitu untuk bahagian belakang dia ada 2. Sebelah kiri pun ada, sebelah kanan pun ada. Yang ni pun boleh tarik lagi, masih ada lagi kompartmen lain.
Okey. Right, ni untuk letakkan air. Okey. Dan apa yang Pika boleh cakap, Pika suka sangat dengan dia punya material tu. Sebab seriously sangat soft touch dan sangat selesa. Rasa macam duduk dekat atas sofa pun ada juga. Dan yang dekat sini, okey, ni adalah lampu lah. Kalau contoh nak buat apa-apa kan. Sini pun dia ada cangkuk tau. Kalau macam perempuan kan, pakai tudung banyak-banyak, nak sangkut dekat mana kan? Letak kat sini je boleh. Letak hanger tu boleh sangkut. Maksudnya daripada segi dia punya practicality tu memang sangat bagus. Walaupun kereta ni adalah kereta yang kita boleh katakan performance car, tapi dari segi penggunaan tu memang dia agak detail sebenarnya. So sangat sesuai bagi perempuan yang berjiwa dia nakkan kereta yang ada performance dan pada masa yang sama boleh menepati cita rasa dan juga kegunaan. So kereta ni memanglah terbaik untuk anda semua. So sekarang Pika nak teruskan dengan test drive Mercedes A35 ni. Ni antara dia punya sebenarnya kereta ni dia sangat sensitif tau. Dia tahu nama dia Mercedes. Jadi kalau setiap kali bila tersebut dalam video ni, bila Pika sebut je Mercedes, memang dia akan terus detect macam ni. Dia punya voice command tu kan. Tapi tak apalah. Sekarang Pika nak test drive kereta ni dan Pika nak tahu macam mana dia punya dari segi handling, dia punya pick up, daripada segi kalau macam traction ataupun bila dekat kawasan selekoh dan sebagainya. So tanpa kita buang masa, kita akan test drive kereta ni. Alright. So alang-alang Pika nak buat test drive kereta ni, Pika akan terangkan sedikit sebanyak lah tentang dia punya engine semua kan. Okay, sebenarnya kereta ni adalah 4-wheel drive, 7-speed gearbox dan dia punya engine adalah 2.0 liter 4-cylinder turbocharged. Dan walaupun dia punya engine tu adalah 2.0 liter, tetapi dia punya horsepower tu memang sangat tinggi juga sebenarnya. Iaitu dia boleh produce 306 horsepower dan 400 Newton meter of torque. Dan juga selain tu, alang-alang tu Pika akan bagi tahulah yang Pika sekarang masih lagi dalam comfort mode dan lepas ni Pika akan tukar kepada Sport Plus. Jadi kita nak tengok dia punya pick up macam mana tu kan. Yang ni memang part yang paling Pika suka sangat-sangat. Okay, dan sekarang Pika akan tukar kepada Sport Plus. Okay, dan kita boleh tengoklah. Kalau korang boleh dengar, dia memang ada perubahan daripada segi dia punya bunyi pun ada. Bila Sport pun dah lain dan sekarang adalah Sport Plus. Wow, no wonder lah, memang kereta ni sangat terbaik. Dia punya gear changing tu memang sangat smooth. Okay, so no wonder lah dia ni boleh dia punya kadar pecutan tu daripada 0 sampai 100 km sejam adalah dalam masa 4.7 saat saja. Memang sangat terbaik kereta ni. So bila Pika cuba untuk tambah kelajuan tadi kan, memang everything sangat-sangat smooth dan Pika suka sangat. Tu dia punya sound, lepas tu dia punya handling. Bila laju pun memang kita akan rasa yang kereta ni memang sangat-sangat terbaik. Tapi sebelum terlupa, mesti korang nak tahu kan kereta ni dia punya top speed tu berapa. Okay, sebenarnya top speed kereta ni adalah 249 km per jam ataupun bersamaan dengan 155 mph. Memang power sangat kereta ni. Okay, kecil-kecil cili padi orang kata. Okay, dan sekarang Pika tadi dah pun bawa agak laju sikit. So sekarang Pika nak tengok macam mana dia punya handling kalau bila masuk dekat dalam kawasan bandar ke apa semua kan. Alright. So kita kadang-kadang bila nak test drive kereta tu tak acil lah kan kalau kita duduk nak laju je. Tapi at the same time kita nak tengok juga macam mana kalau dalam bandar, adakah kereta ni dia punya pick up bila kita nak tukar lorong ke apa semua macam mana.
Okay, so sekarang Pika tengah drive dalam in town, okay, dalam kawasan bandar. Everything Pika boleh puji lah kereta ni sebab daripada segi dia punya keselesaan, okay, daripada segi visibility. Okay, sebab biasanya kalau dalam kawasan bandar ni, biasanya visibility tu adalah memang sangat penting kan, sebab kita macam nak tukar lorong ke apa, kita kena tengok kan dia punya everything daripada depan, belakang. So far apa yang Pika boleh kata, dia punya blind spot tu macam biasalah, dia dekat pillar belakang tu je ada sikit lah blind spot kan. But overall dia punya visibility is very good. Dan bila bercakap tentang kita test drive dekat dalam kawasan bandar, ni mungkinlah antara salah satu benda yang agak ni sikit lah pasal kereta ni, iaitu dia punya penggunaan minyak sebenarnya agak tinggi, iaitu sekitar 7.6 liter bagi setiap 100 km. Maksudnya walaupun dia kecil tapi dia punya penggunaan minyak tu agak besar sikit lah. Okay, tapi kebiasaannya kalau orang tu dah mampu beli kereta ni, biasanya memang dia tak akan pernah fikir pun pasal penggunaan minyak. Mampu beli kereta ni maksudnya mampulah juga untuk dia punya maintenance semua tu. Okay? Jadi sekarang korang jatuh hati tak dengan kereta ni? Mesti ramai juga yang tertanya kan, berapa sebenarnya harga kereta ni? Okay, sebenarnya harga kereta ni adalah RM330,000, yang mana kalau contohnya korang rasa berkenan dekat hati, rasa nak belilah kereta ni, okay, boleh korang terus contact dekat Din, Encik Din, yang mana Pika ada letakkan dia punya nama dan dia punya contact detail semua Pika ada letakkan dekat description di bawah. So apapun itu sahaja video kita untuk kali ini. Okay, mana Pika buat review tentang Mercedes-Benz A35. Okay, dan bagi korang yang belum lagi tekan butang subscribe tu, tolonglah support kita orang, tekan butang subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan butang like dan juga komen apa pendapat peribadi korang tentang kereta A35 ni. Sebab Pika pun nak tahu juga macam mana pandangan korang kan. So apapun itu sahaja video kita untuk kali ini. Jumpa korang lagi in our next video. See you soon. Bye.